sekian. Setiap penceritaan berdasarkan kisah benar dan dari sumber internet yang sahih hanya bertujuan untuk perkongsian dan hiburan. Hai guys, Assalamualaikum semua. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak guys sebab sudi untuk tengok video kali ni. Aku harap korang yang tengah tengok ni stay support Faiz Cerita, dan buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan aku ucapkan kepada korang guys. Dan buat korang yang baru tengok ni, jangan lupa guys untuk support Faiz Cerita hanya dengan subscribe, like dan share, dan juga follow Faiz Cerita di platform media sosial seperti yang tertera di ruang description. Sebelum aku nak memulakan penceritaan dalam video kali ni, aku nak meminta maaf terlebih dahulu sekiranya kalau ada kelemahan, kekurangan, dan mungkin aku ada tersalah cakap ke sepanjang video ni. Aku minta maaf banyak-banyak, tetapi setiap kelemahan aku akan cuba perbaiki untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. Aku juga nak mengingatkan korang semua guys, setiap penceritaan hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Tanpa membuang masa, aku nak kongsikan dengan korang untuk kisah seram dalam video kali ni. Kisah ni dikongsi daripada seseorang yang dikenali dengan nama Jamal. Apa yang Jamal dikongsikan guys? Kata dia, selepas dia terkena dengan gangguan yang sangat-sangat menakutkan tu, dia susah guys nak bekerja kembali. Dan dia berhenti kerja, lepas tu menganggur selama 3 bulan. Dan bila dia nak pergi cari kerja tu, dia rasa dia takut nak kerja sebab dia sering teringat gangguan yang dia kena tu. Kalau korang nak tahu apakah kisah Jamal ni, korang kena stay tune sampai habis untuk dengarkan kisah yang aku nak kongsikan ni. Kejadian yang menimpa dia ni, Jamal beritahulah dia bekerja dekat ada satu restoran ni. Dekat situlah Jamal ni terkena gangguan yang misteri tu. Kisah seram yang dilalui ni berlaku pada ada satu hari tu. Restoran dah nak tutup, dan hari tu restoran tutup lewat sikit dalam pukul 12.30 malam. Kebiasaannya dalam pukul 11 malam dah tutup dah. Tapi untuk hari tu banyak kerja, banyak yang nak dibersihkan apa semua, jadi tutup lambat sikit. Waktu tu yang ada hanya Jamal dan juga lagi seorang kawan dia yang nama Man. Mereka berdua je yang ada waktu tu. Pekerja-pekerja lain semua dah balik awal dah, kerana mereka berdua ni ditugaskan untuk membersihkan dan juga untuk mengemaskan restoran tu lah sebelum ditutup. Selepas dah selesai kemas semua, kawan dia Man ni suruh Jamal ni pergi buang sampah. Dan lepas tu Man ni dia pesan dekat Jamal, "Mal, engkau kalau pergi buang sampah dekat sana, jangan lama-lama. Lepas tu pula jangan kau pergi pandai-pandai nak tegur apa-apa pula." Dan Jamal bagi tahu dia sebenarnya bukanlah pekerja lama dekat restoran tu, tapi dia bagi tahu selama dia bekerja dekat restoran tu, dia memang tak terkena lah dengan apa-apa gangguan. Pada masa yang sama pula, Man tu tadi dia tak ada pun cerita apa-apa dekat Jamal. Benda yang pelik-pelik ke, benda-benda yang menakutkan ke, memang Man tak ada cerita apa-apa. Tempat nak pergi buang sampah tu guys, kata Jamal, taklah jauh sangat. Tapi tempat nak buang sampah tu, jalan nak pergi ke situ tu dia gelap. Lepas tu dia sangat-sangat sunyi dan sepi. Kedai-kedai yang berhampiran dekat tempat pembuangan sampah tu pun kebiasaannya tutup awal. Bila kedai-kedai dekat situ tutup awal, lagilah gelap dekat situ. Tanpa membuang masa, Jamal bagi tahu dia pun ambil lah sampah yang dah diikat tu, dia pun nak pergi buang lah. Dia pun teruslah berjalan dekat tempat pembuangan sampah tu. Pada mulanya memang dia tak terfikir lah sepanjang dia nak pergi buang sampah tu kan, dekat tempat pembuangan tu ada apa-apa gangguan ke, nampak apa-apa ke. Memang dia tak terfikir langsung, tak terlintas langsung, kata Jamal. Cuma yang dia ingat masa tu, dia cepat-cepat nak settlekan kerja, dia nak balik, lepas tu dia nak berehat sebab besok nak kena datang kerja lagi. Bila dah sampai dekat tempat pembuangan sampah tu guys, dia pun letaklah sampah yang nak dibuang tu. Beberapa langkah daripada tempat pembuangan sampah tu, dia nak beredar lah, dia nak patah balik ke restoran tu, dia ada terdengar macam ada yang menyelongkar tau dekat tempat pembuangan sampah tu. Bunyi yang seakan-akan macam ada yang membongkar sampah tu lain macam sikit, kata Jamal. Dia pun berpaling lah sebab dia rasa nak tahu. Yang Jamal difikirkan mungkin tikus. Tapi lama kelamaan bila dia dengar je bunyi tu, dia rasa ni bukan tikus rasanya ni, ini dah lain macam ni. Dan dia pun terus jalan ke restoran tanpa memikirkan apa-apa. Dia pun rasa macam malah nak buang masa, nak fikir apa semua tu kan. Dia pun dah penat, dia pun nak cepat-cepat lah pergi dekat restoran, nak settlekan kerja, nak balik. Pada masa dia nak menuju dekat restoran tu, dalam dia nak berjalan nak patah balik tu, beberapa langkah daripada tempat pembuangan sampah tu, tiba-tiba guys, bahu sebelah kiri Jamal ni
dipegang oleh satu tangan yang katanya tangan tu berwarna hitam dan berkedut guys. Apa yang Jamal bagi tahu, lepas dia nampak je tangan tu memegang bahu dia, dia terkejut dan dia terus berlari sekuat-kuatnya lah untuk pergi dekat restoran tu balik. Sampai je dekat restoran, Man tu pun tanya dia, apa hal kau ni Mal? Tercungap-cungap, lari, nampak hantu ke? Jamal pun tarik nafas, macam nak bagi lega dan reda sikit keadaan diri dia tu. Dia pun cakap lah dengan Man tu, tak ada apa-apa lah Man, mana ada nampak hantu, aku memang sengaja je nak lari laju-laju sebab keadaan gelap kan. Alasan Jamal ni kata dia memanglah dia rasa tak masuk akal, tapi dah dia kata itu saja yang terlintas dekat fikiran dia, yang dia nak cakap dekat Man tu sebab dia tak nak Man tahu apa yang terjadi. Keesokannya guys, barulah dia rasa macam nak bercerita dekat Man atas apa yang berlaku dekat dia malam semalam. Selepas dia Jamal cerita dekat Man apa yang berlaku tu, Man sikit pun tak terkejut sebab dia bagi tahu dengan Jamal, aku dah agak dah Mal, aku tahu kenapa engkau lari sampai tercungap-cungap bila balik dekat restoran. Lepas dia Jamal cerita dekat Man kisah dia tu, dan Man pun bukalah cerita sebelum ni pun dia pernah terkena. Pengalaman Man tu, dia pernah ternampak ada seorang pakcik yang berada dekat tempat pembuangan sampah tu. Mulanya kata Man, dia ingat pakcik tu datang dekat tempat pembuangan sampah tu sebab macam nak mencari sisa makanan yang masih elok ataupun nak mencari sesuatu lah. Mula-mula Man ada tegur pakcik tu. Man tegur lah, Assalamualaikum pakcik. Tapi Man bagi tahu dekat Jamal, pakcik tu tak menyapa pun. Yang dia bagi salam tu, pakcik tu tak jawab pun. Man pun masa tu dia letakkan sampah, lepas tu dia nak patah balik lah. Lepas je Man dah letak sampah tu nak patah balik guys, tiba-tiba guys, pakcik tua tadi tu dia bangun dengan muka dia guys, kata Man, muka yang sangat menyeramkan. Sambil tu pakcik tu mencapai tangan Man. Apa yang Man bagi tahu dekat Jamal, tangan pakcik tu yang dia nampak, tangan tu berwarna hitam dan berkuku panjang sangat, dan muka dia tu memang satu muka yang menyeramkan, di mana Man mengesahkan memang sah itu bukan manusia. Man bagi tahu dekat Jamal, aku memang yakin itu bukan manusia sebab ada pekerja sebelum ni, dia seorang makcik, dia pernah bagi tahulah dekat pekerja-pekerja lain, yang makcik tu bagi tahu, korang bila nak buang sampah, korang kena berhati-hati sebab dekat tempat pembuangan sampah tu ada penghuni lain yang duduk dekat situ. Apa yang Jamal bagi tahu guys, lepas dia kejadian tu, dia terus tak nak buang sampah. Pekerja-pekerja lain yang pergi buang sampah tu, bila ada pekerja-pekerja lain yang pergi buang sampah tu, Jamal bagi tahu dekat diorang, korang buang sampah ni awal-awal, jangan buang lewat-lewat. Lepas 2 hari daripada kejadian tu, kata Jamal, dia pun berhenti kerja. Lepas tu bila dia nak pergi buang sampah kat mana-mana, dia nak ada seseorang yang teman dia. Sebab lepas kejadian tu agak lama juga guys, bila dia nak pergi buang sampah dekat perumahan dia ke dekat mana-mana lah, dia rasa fobia dan dia terbayang-bayang. Inilah kisah seram dalam video kali ni, yang di mana kisah seram ni dikongsi dari seseorang yang bernama Jamal, yang katanya ini adalah kisah seram beliau yang beliau lalui membuatkan dia ambil masa yang lama untuk pulih daripada terbayang-bayang kejadian tu. Aku nak ucapkan terima kasih buat korang yang sudah stay tu sampai habis untuk tengok video kali ni, dan aku harap bukan saja untuk video ni guys, untuk video-video di masa akan datang pun korang semua sudi untuk support, sudi untuk tengok. Dan sekiranya kalau ada apa-apa kelemahan guys, kesilapan, aku minta maaf banyak-banyak. Kalau aku ada tersalah cakap ke, mungkin tersalah info ke, tersalah sebut ke, aku minta maaf banyak-banyak. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak tegur, korang nak share, korang boleh komen je dekat ruangan komen di bawah. Jadi guys, korang rasa untuk kisah dalam video kali ni, apa penilaian korang? Kalau korang ada apa-apa pendapat yang korang nak share, korang boleh komen juga. Mungkin korang ada pengalaman yang sama. Kalau korang nak kongsikan pun boleh, tak ada masalah. Teruskan support dan stay tune untuk next video guys. Sekiranya kalau ada kisah-kisah seram korang yang korang nak share, korang sudi untuk kongsikan, korang boleh emailkan je di Faiz Cerita, jadi aku boleh kongsikan lah di dalam video-video di masa akan datang, sekiranya kalau korang tidak keberatan. Jadi apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak semuanya sebab sudi untuk support, dan aku berharap sangat korang dapat stay tune untuk support Faiz Cerita dan sentiasa hadir untuk tengok video-video yang ada di Faiz Cerita. Kita jumpa dalam next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.